Baik, tanpa TAC atau OTP, wang lesap entah hilang ke mana. Modus operandi terbaru ini menyaksikan kegelisahan orang awam hingga hilang percaya untuk menyimpan di institusi perbankan. RM13,000, RM40,000, RM100,000. Begitulah angka ringgit yang lesap seperti dilapor oleh media tempatan. Kajian rewardonline.com dari 2018 hingga 2022 meletakkan Malaysia di tangga ketiga di Asia dengan nilai 79.9% dalam skor risiko cyber paling bahaya. PDRM antara 2020 hingga Ogos lalu merekodkan 63,627 kes melibatkan penipuan cyber dengan nilai kerugian RM1.3 bilion. Persoalannya, penyedia bank sedia ada, adakah masih menggunakan perisian teknologi lama seperti open source demi penjimatan kos semata-mata, atau pengguna sendiri yang alpa mudah sesat dipancing sang hacker ataupun skamer durjana? Dan mungkin juga petualang si pembocor data menjadi pemula drama wang lesap hingga bank seolah-olah tidak mampu buat apa-apa. Akta Perlindungan Peribadi pula, bagaimana kisahnya lompong tidak bermaya? Saya Dini Ashraf Salim, Tirai Analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Duit lesap, salah bank ataupun pengguna, dua individu sudah pun bersedia bertemankan saya dalam analisis untuk petang ini berbicara soal satu kes tragedi yang saya kira sudah banyak diperkatakan di media sosial secara khususnya sesiapa pun menjadi mangsanya, dan kita nak menilai secara lebih mendalam tentang perihal ini kerana ianya berkaitan tentang modus operandi terbaru sekarang. Dah tak perlu TAC juga boleh berlaku wang lesap. Maka persoalan timbul dalam kalangan masyarakat, adakah tahap sekuriti keselamatan perbankan negara ada masalah? Maka hari ini saya bawakan individu tersebut, iaitu di hujung sana Dr. Syafiza Muhammad Sharif, Ketua Seksyen Keselamatan Cyber dan juga Penumpuan Teknologi yang akan bersama dengan kita, dan juga Tuan Muhammad Firdaus Jumaluddin, seorang pengamal undang-undang, Tuan Asiah dan Hisam Cawangan Bangi. Assalamualaikum, selamat datang kedua-duanya. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan analisis untuk petang ini. Saya kira ini satu topik yang akan mendapat perhatian umum kerana ia berkaitan tentang duit. Bercakap soal duit, semua orang akan mengambil fokus utama, kan? Apatah lagi bila duit yang disimpan hasil titik peluh tiba-tiba hilang pula di dalam akaun bank. Maka persoalan banyak menjadi pertikaian. Soalan awal ini saya nak tanyakan dulu kepada individu yang sentiasa bermain-main dengan perisian teknologi dan juga cyber ini, Dr. Syafiza. Doktor, kalau dahulu kita seringkali diberi gambaran melalui pelbagai kempen dilakukan oleh pihak berkuasa, jangan bagi nombor TAC ataupun OTP daripada mana-mana pihak yang datang kepada kita, sedangkan kita tak buat langsung apa-apa bentuk transaksi. Tetapi kini tak perlu TAC pun dah boleh berlaku kes sedemikian rupa. Berbalik kepada perkara ini, secara asasnya perubahan revolusi hacker dan skamer ini, bagaimana pandangan daripada doktor melihat kepada revolusi itu? Okey. So terima kasih untuk bertanyakan soalan ni. Memang soalan ni memang hot jugalah. Memang bila keluar di media sosial ataupun di berita, memang ada jugalah yang bertanya dengan saya berkaitan dengan ni. Okey, so kita melihat bila kita cerita pasal scammer, ini just saya hanya mengulang balik kepada ada seorang expert security yang pernah cerita kat saya. Seorang scammer tak semestinya seorang hackers. Betul. Okey, tetapi hackers biasanya adalah scammers. Okey, sebab hackers ni dia ada teknologi, dia ada pengetahuan teknologi untuk melakukan scamming. Okey, tapi yang scammer ni kadang-kadang dia old school lah. Dia call, dia tipu, minta TAC yang normal, yang kita biasa dengar tu lah. Okey, tetapi yang hackers ni, apa yang dia lakukan adalah dia akan menggunakan tools dan kaedah-kaedah untuk bahasa Inggeris boleh ke? Exploit. Boleh, tak ada masalah. So dia exploit kelemahan dalam sistem. Okey, so tak semestinya sistem tu adalah pada sistem perbankan.
Okey, sebab dalam perbankan ni dia ada melibatkan banyak sistem lain. Betul. Sistem telekomunikasi, okey, and then mobile application, ada sistem di mana mobile application tadi diletakkan macam Google Play atau Apple Store kan. Okey, so ada banyak elemen lain atau dia punya variable lain yang terlibat dalam senario ni. Okey, so bila nak kata sama ada bank ni ditakut lama lagi atau tidak, sebenarnya kalau kita lihat kepada proses evolusi perbankan, daripada normal bank kita kena pergi ke bank sendiri, hinggalah dia create e-banking. And then bila e-banking tu dah stabil, dia pergi kepada mobile banking. Okey, evolusi itu sebenarnya dia orang dah titik beratkan, okey, bahagian keselamatan. Even Bank Negara Malaysia pun sudah kira mengerahkan all these perbankan untuk upgradekan atau melakukan vulnerability assessment kepada mereka punya perisian-perisian perbankan untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat pelanggan ni terjagalah, terutama sekali bila melakukan transaksi. Okey, tetapi macam saya katalah, ada banyak elemen lain, variabel lain yang terlibat dalam kes ni. Doktor, revolusi yang dilakukan oleh pihak bank khususnya dalam konteks perbicaraan kita ketika ini diakui memang akan ada benda tersebut. Cuma persoalan asas yang perlu untuk dilihat juga, adakah revolusi itu selaju bagaimana revolusi yang dilakukan oleh para hacker ni? Okey, so kita kena tengok dua kaedah. Satu yang defend, satu yang hacking. So hacking dia ada motivasi, iaitu dia nak dapatkan duit. Yang defend dia nak memastikan bahawa maklumat terjaga. Dia tak ada motivasi lain tau. Dia memastikan dia melakukan kerja dia supaya keselamatan maklumat pengguna terjaga. Itu main motivasi. Antara dua motivasi ni, mana lagi memberangsangkan? Duit lah kan. So jadi kat sini kita nampak hackers ni, bila dia nampak dia punya motivasi duit, nak dapatkan duit tu, dia punya usaha dia lebih. Okey, dan dia lakukan apa sahaja untuk dia boleh dapatkan duit tersebut. Okey, baik. Kalau kita nak bercakap soal motivasi menjadi pemangkin kepada hacker ni adalah tentang duit, maka tidak bolehkah kita melakukan sesuatu di peringkat bank ini yang mempunyai satu organisasi yang cukup besar untuk mempunyai motivasi yang lebih hebat daripada hacker ini? Kerana akhirnya kalau motivasi itu sekadar untuk menjaga keselamatan semata-mata, perlu diingat mereka ini adalah organisasi yang menjalankan aktiviti perniagaan, memastikan supaya pelanggan masih kekal setia. Tapi kalau hanya motivasi ringan-ringan sahaja dilakukan, ianya akan mengundang bahaya kepada institusi itu sendiri. Strategi ini bagaimana dimainkan oleh pihak perbankan? Okey, so kat sini the thing is that diorang dah buat, okey, they do all the planning, they do all the preparation, tetapi mereka tak tahu arah mana lagi akan dimasuki oleh hackers ni. Sebab hackers ni, okey, jalan A tutup, dia pergi jalan B. Jalan B tutup, dia cari jalan C. Dia cari selagi boleh untuk memastikan dia boleh dapat. So jadi kita sebagai yang defender, dia dah tengok semua-semua ni. Tetapi kadang-kadang kita akan ada yang terlepas pandang. Kita manusia kan? Okey, so jadi kat sini yang dicari oleh hackers. Baik, ini menarik kerana ia berlatar belakangkan soal kepakaran pula, dan selepas saya akan beralih kepada soal kepakaran ini, beralih kepada Tuan Muhammad Firdaus. Bercakap tadi disebut akan banyak jalan yang akan dilakukan oleh hacker ini. Kita yang sebagai defend ataupun mereka yang membangunkan sistem tersebut adalah pihak defend ini perlu juga bijak untuk mencari apakah poin-poin dalam hacker yang akan lakukan. Dalam konteks yang sama, ia berkait rapat tentang hak pengguna ini. Kerana wujud keadaan apabila difahamkan seperti tadi, kita luar kawalan, maka disebabkan luar kawalan itu bank tak nak bertanggungjawab. Kerana akhirnya balik semula kepada pengguna, kecuaian mereka. Dalam undang-undang sendiri, bagaimana undang-undang melihat tentang perkara ini? Sebab akhirnya nanti defense oleh pihak bank ataupun pihak penyedia institusi ini, kami dah lakukan yang terbaik, kecuaian di pihak anda. Benar. Baik, terima kasih Tuan Pengacara kita. Baik, berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh Tuan Pengacara sebentar tadi, apabila kita berceritakan tentang apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna sekiranya bank telah mengeluarkan alasan sedemikian apa semua kan, sebenarnya keadaan ini
kita kena lihat daripada pelbagai jenis aspek. Okey. Dan aspek-aspeknya adalah lebih kepada sekiranya perkara ini pernah ke tidak ditentukan ataupun ditentusahkan di dalam Mahkamah Perundangan Malaysia. Jadi saya amat tertarik dengan apa yang diceritakan sebentar tadi. Sebenarnya kalau ikutkan di Malaysia kini, kita masih lagi di peringkat yang belum sampai ke satu dapatan yang mengesahkan bahawa pengguna-pengguna yang mendepositkan wang mereka di dalam akaun bank boleh menuntut sekiranya ada pihak ketiga, sekiranya ada scammer ataupun apa serangan-serangan daripada penggodam kepada simpanan-simpanan mereka. Jadi saya amat tertarik dengan satu kes mahkamah di dalam di Mahkamah Tinggi kalau tidak silap saya yang menyatakan bahawa institusi kewangan, institusi perbankan di Malaysia ini, mereka tidak mempunyai duty of care. Duty of care ini maksudnya yang dengan etika tadi, kalau kita fahamkan, pendeposit sendiri apabila mendepositkan kewangan mereka di dalam bank, deposit ini adalah dijaga dan dikelola oleh Perbadanan Deposit Insurance Malaysia. Okey. Dan di dalam Seksyen 41 Akta yang sama, telah menyatakan bahawa perbadanan itu wujud, akta itu wujud untuk menjaga dan menyelia wang yang disimpan di dalam institusi-institusi yang berdaftar dengan PIDM. Jadi apabila kita melihat kepada seksyen itu sendiri, dia hanya menjaga kepada barangan yang berada di dalam dan bukannya berada di luar. Disebabkan itulah bank menggunakan alasan bahawa satu transaksi itu seperti mana yang Tuan Pengacara sebut tadi, tak payah guna TSC, kan? Tak payah guna ni, hacker tu masuk, dah boleh bawa keluar duit tu berjalan keluar. Jadi itu sebenarnya yang berlaku pada hari ini. Kan dulu-dulu kita kata TSC boleh block, boleh apa semua kan, kita boleh guna apa banyak jenis kita boleh guna untuk menyelamatkan diri alat-alat devices kita ini daripada digodam ataupun boleh mengelakkan diri kita daripada ditipu kan. Sebabnya kalau scammer ni dia antara dua, seperti mana yang doktor sebut tadi kan, scammer ni ada dua. Dia boleh jadi online kepada online kesannya ataupun online dan offline. Jadi kalau ikutkan di bahagian scammer, seorang pengguna itu masih lagi ada peluang. Masih lagi ada peluang sekiranya perkara ini boleh dibawa kepada tribunal pengguna sebagai contoh. Di mana tribunal pengguna ini ditubuhkan di bawah Seksyen 85 Akta Perlindungan Pengguna, yang mana apa-apa tuntutan di bawah 50,000 masih boleh dibawa kepada tribunal pengguna. Tetapi dia punya jejak kesalahan scammer tu kena jelas dan tepat. Maksudnya di sini berbeza sedikit dalam keadaan apabila seorang penggodam yang masuk. Apabila seorang penggodam yang masuk, penggodam ini kita pun tak tahu daripada mana dia datang dan tidak tahu di mana dia bawa duitnya keluar. Yang kita tahu yang benda dah hilang, benda dah lesap, kan? Tapi apabila kita melihat kepada bahagian scammer, tindakan scammer ini kita boleh kenal pastikan adalah satu tindakan yang kita kena kumpul banyak jenis jejak-jejaknya. Contohnya, adakah jejaknya itu boleh dikait rapatkan dengan apa yang berlaku secara fizikal dan bukan setakat yang berlaku secara digital sahaja. Dan apabila kita melihat keadaan itu, bahagian scammer yang menghala ke arah offline lebih senang untuk kita tuntut daripada kita bawa kepada bahagian penggodam. Tapi apabila kita menceritakan tentang institusi kewangan, seorang pengguna itu kita kena mungkin kita kena menambah baik ataupun kita kena explore lebih lagi. Di mana apa yang kita lihat pada hari ini, masih lagi kita punya Mahkamah Perundangan belum dapat menentusahkan ataupun kita punya badan perundangan paling menentusi untuk perkara-perkara ini. Baik, secara jelas memandangkan isu ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, adalah isu global dan ia saban tahun semakin meningkat. Persoalan asas dari konteks undang-undang, ada ataupun tidak undang-undang secara khusus untuk mendepani isu yang semakin hari semakin meruncing ini? Saya disebabkan kita pun bukan penggubal undang-undang, jadi apa yang kita boleh katakan sebagai seorang pengamal adalah perkara yang dah sedia ada. Jadi perkara-perkara yang sudah sedia ada, terutamanya pada undang-undang, saya dapati dan saya lihat keadaan ini, undang-undang yang ada untuk mengelola, contohnya seperti penguatkuasaan, kita sudah ada hari ini, kita ada MyCert. MyCert is the Malaysia Cyber Attack Response Team. And then kita ada CCID yang mana dia lebih kepada kita boleh semak mule account yang disediakan oleh PDRM. Jadi kebanyakan agensi-agensi ini bekerjasama antara satu sama lain, terutamanya PDRM dan MCMC. Jadi kita ada sedikit perjalanan
perundangan itu untuk diperketatkan. Tetapi kalau kita lihat kepada akta-akta yang sedia ada, untuk mendakwanya pula sangat limited. Apa yang kita ada hari ini adalah untuk pegodam di bawah Akta Cyber Crime Act, hanyalah bentuk-bentuk hukuman yang didenda daripada serendah-rendah 250,000 sehingga 500,000, penjara selama 1 tahun sehingga 10 tahun sahaja. Jadi kalau diikutkan, apabila kita hendak mendakwa seorang penggodam itu, banyak kita kena rentetan kronologi peristiwa tu kita kena follow. Sebab maksudnya macam mana kita nak tahu penggodam tu dia hack pukul berapa, dia hack perjalanan ni macam mana. So banyak lagi kita belum ada. Sebab seingat saya undang-undang yang berkaitan dengan cyber di Malaysia yang paling latest adalah dibuat pada tahun 1994. Baik, ini satu dapatan yang menarik apabila kita bercakap soal perundangan. Rupa-rupanya perundangannya agak limited berkaitan perkara ini, dan pastinya saya akan beralih kepada doktor kerana adakah sebab undang-undang itu limited maka ruang untuk mereka melakukan penambahbaikan itu dilihat di padang sepi. Maka konteks ini kita akan bicarakan selepas ini dalam analisis, dan ke mana kembali selepas ini. RM10,000. Hak mana satu betik tak adalah. Baik, kembali sepada analisis. Hati-hati semak baki akaun anda. Kod-kod sekarang ini ada sudah menjadi mangsa hilang dan lesat. Tapi perbincangannya kita bersambung kembali dalam konteks analisis kali ini. Sebelum saya balik kepada doktor, saya nak balik kepada tuan dahulu. Kerana saya melihat soal isu yang sering berlaku apabila mereka yang menjadi mangsa ini, masalah yang kedua mereka adalah persoalan adakah mereka ini boleh untuk menuntut balik wang mereka yang hilang, ataupun ianya tuntutan itu berdasarkan kepada siapa yang cuai. Okey, baik. Kalau mengikutkan soalan yang ditanyakan oleh tuan pengacara tadi, apa yang kita boleh lihat di sini adalah tuntutan semula wang itu seperti yang saya katakan tadi, kenalah melihat kepada jejak wang itu sendiri. Sekiranya jejak wang itu kita boleh nampak ianya berada di dalam negara kita dan ianya bawah kelolaan institusi kewangan dan terutama sekali di bawah pemantauan Bank Negara Malaysia, maka peluang dan peratusan untuk kita mendapat semula wang itu insya-Allah ada sedikit. Mungkin ada sedikit, tapi dia itu berdasarkan kepada undang-undang sedia ataupun berdasarkan kepada polisi bank tertentu? Kepada polisi. Sebab Bank Negara Malaysia sebenarnya telah menyediakan beberapa guideline untuk kejadian-kejadian seperti ini. Saya rasa guideline ini pun sebenarnya dah lama ada di Malaysia. Cumanya kemungkinan besar kita mungkin tidak tahu, dan kita biasanya apabila kita dah digodam ataupun telah ditipu, kan, perkara pertama yang kita fikir adalah
macam mana nak dapat duit tu balik, dan sekiranya yang paling dekat dengan kita mungkin jiran sebelah kata pergilah buat report polis. Dan itulah benda yang sememangnya betul, perkara yang dibuat tu memang betul. Cumanya adakah yang diceritakan dengan polis nanti perkara yang tepat? Perkara itu mungkin kita akan lihat mungkin apabila kita di dalam tergopoh gapah, dalam kita tengah apa orang kata terkejut kan, terkejut memang yalah tiba-tiba buka akaun bank kosong kan. Biasa kosong tu bagi orang lain mungkin biasa, tapi ada orang tu dia dah letak banyak tiba-tiba hilang satu hari tu. Jadi bila dah hilang satu hari tu, pergi ke pergi ke balai polis, dia terus cerita masalah dia dalam keadaan dia mungkin dia kalut ataupun mungkin dia keadaannya masih beremosi, menceritakan. Bila dibawa kepada penguatkuasaan untuk dituntut semula, ada lopong, ada kelompongan di situ. Jadi bila kelompongan itu tidak diisi dengan fakta yang betul dan tepat, peratusan untuk menuntut semula itu mungkin berkurangan. Dan itulah perkara yang kita kena lihat. Baik, menarik. Fakta yang jelas perlu untuk memastikan supaya dapat dituntut kembali, dan saya tinggalkan persoalan itu selepas ini. Saya nak tahu apakah fakta yang perlu dimasukkan supaya tidaklah kita rasa lebih hibah. Dalam konteks ini saya nak berbalik kepada doktor. Doktor, disebut tadi masalah antara punca utamanya perundangan kita ini sedikit berlimitasi berkaitan tentang perkara ini. Dalam konteks ini, pandangan daripada seorang yang berada dalam sistem itu melihat bagaimana situasi perisian dan sebagainya ini, adakah ini menjadi faktor utama, tidak ada revolusi pembangkit utama untuk mereka bergerak ke terhadapan? Okey, so kalau dari segi untuk memastikan keselamatan pada perisian, actually banyak dah yang dilakukan oleh perbankan. Mereka dah buat proses vulnerability assessment, mereka dah go to code review, tengok coding. There's a lot of things yang diorang dah buat. Okey, tetapi macam saya katalah, ada banyak variable yang terlibat. Okey, so contoh telekomunikasi. Okay, and then dari segi malware, okay, and then dari segi macam perundangan, bukan perundangan dalaman saja, kita kena tengok juga perundangan international. Sebab bila attack, okay, hackers ni buat attack, dia tidak buat secara terang-terang. Dia akan dalam keadaan yang sangat kira dia menyorokkan contoh IP addresses dia akan gunakan router yang mana daripada dia komunikasi itu bukan direct communication. Dia lompat satu negara ke satu negara sampailah ke Malaysia. So kita tak tahu dia datang dari mana. Okay, and then because of kaedah ni tadi untuk menutup jejak dia. Okey, dia pandai cari di negara mana yang ada akta di mana tak boleh sharing maklumat digital di negara tersebut. So jadi even kalau kita dah buat polis, kita pergi MISA, kita pergi, so kita punya agensi pergi cari maklumat, and then dia dapati, dia kaji, okey, dia ni jejaknya dah pergi kepada IP address ni, lepas tu dia pergi kepada sini, dia pergi ke sini, tiba-tiba sampai satu negara, kita kata can we get information about workstation ni ke apa benda ke? Oh, tak boleh. Akta kami tak benarkan. Baik, kerana itu juga saya melihat bagaimana respon dikeluarkan oleh bekas Pegodam Aman Shah Ahmad mendedahkan bahawa beberapa bank di Malaysia bersifat copy paste untuk membangunkan sistem cyber perbankan, menggunakan perisian dan juga program open source. Maka dalam konteks ini saya nak beralih pula bagaimana komitmen diberikan oleh sistem perbankan di negara kita ini. Buat masa ini, ada ataupun tidak Badan Kawal Selia yang akan membuat penyeliaan ataupun audit penetapan standard-standard minimum perisian khas kepada bank-bank ini. Ada ataupun tidak kawan itu? Bank Negara Malaysia ada keluarkan, dia punya RMIT adalah antara salah satu polisi standard yang diguna pakai untuk information technology, termasuklah perbankan. And then dia ada polisi-polisi lain yang boleh guna pakai ISO, NIST, NICE, banyaklah framework yang boleh guna, guideline yang dia boleh guna pakai, yang di-applykan oleh semua institusi, bukan sahaja perbankan. Sebab bila kita kata cyber security ni, dia maklumat mana-mana pun ada, okay, and perlukan selamatkan atau dipastikan selamatlah. So jadi kalau dari segi dulu Aman Shah cakap kita memanglah ada pakai open source apa semua. Open source jimat, itu memang satu kita pasti. Tapi open source juga antara yang lebih secure, because dia ni community. Bila community, dia punya proses untuk upgrade lebih cepat daripada yang komersial. Sebab komersial, you nak upgrade, you kena bayar. Kadang-kadang patch tu tak patch lah, apalah semua. So
sebab tu antara reason pergi kepada persoalan sebab komuniti lebih cepat bergerak. Macam itulah netizen kan cepat bergerak kan. Cepat bergerak dan juga keselamatan lebih tinggi. Ianya berlaku dalam konteks open source ni. Ya, betul. Berbanding dengan yang private. Ya, sebab ada isu pembayaran. You nak patch, you ada certain payment you have to pay. So jadi ada banyak kekangan lain lah, bajet-bajet apa semua. So kadang-kadang institusi dia akan pilih, kalau dia pergi yang komersial lah, dia kata okey kita akan buat yang mana yang paling high risk dulu. Yang lain tu tunggu dulu. Mungkin kat situ pula attack masuk. Untuk pertimbangan bagi institusi organisasi berstatus institusi kewangan ataupun bank ini, pemilihan open source adalah pilihan paling tepat. Depending on kat mana dia guna pakai. Okay, and then mengikut landscape daripada negara kita, bank-bank semuanya sudah ada secara mobile dan sebagainya, lebih kurang sama saja semua bank. Soalan saya, adakah itu pilihan terbaik? Okey, adakah itu pilihan terbaik? Itu susah saya nak jawab because it depends on the institusi. Okey, so kepada institusi tersebut dia dah ada risk management, dia dah ada risk impact analysis. So kat situ dia dah buat calculation. Apakah yang lebih terbaik untuk institusi dia? So saya tak boleh bagi. Dan ia bergantung juga kepada nilai kos. Ya, betul. Okey, akhirnya kos juga akan menjadi topik perbincangan itu nanti. Baik, saya beralih pula kepada Tuan. Tuan tadi sebut antara perkara asas dan juga yang dilihat tadi, kita ada sudah Bank Negara Malaysia sebagai penyelia kawalan dalam konteks polisinya, ISO dan sebagainya, itu dalam konteks polisi. Tetapi ia tidak boleh ditinggalkan sepi di atas polisi kerana perlu ada ikatan undang-undang. Kerana jika bermasalah, maka jawapannya undang-undang sajalah untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini ada ataupun tidak? Kalau diikutkan apa yang telah diimplementasikan oleh Bank Negara Malaysia, sebenarnya kalau kita lihat daripada segi perundangannya, daripada sudut seorang pengamal undang daripada industri, kita lihat sebenarnya Bank Negara dia dah letak satu standard yang memang kita katakan that is the highest proportionate security measures untuk semua masalah-masalah ni. Akan tetapi sebenarnya apa yang menjadi masalah tunjang kepada perkara ini adalah berbalik kepada kita sendiri sebagai pengguna dan mangsa-mangsanya. Sebab kita, seperti yang dikatakan oleh Kevin Mitnick di satu open inquiry di US punya US Senate punya General Affairs Committee yang berkaitan dengan hackers, dia menyatakan pada tahun 2020 sebenarnya perkara ini walaupun sesuatu institusi itu ataupun organisasi, tidak mengira sama ada ia perbankan ataupun institusi lain, apabila mereka telah meletakkan cyber security yang to the highest degree, dan to the highest degree ni maksudnya kita dah ada sistem, kita dah ada software, kita dah ada kita punya defense team, kita dah ada kita punya antivirus, firewall, dan dia akan balik kepada siapa yang operate. Yang mengoperate-nya adalah manusia. Yang menyelinya adalah manusia. Dan yang akan memantau semuanya masih lagi manusia yang sama. Jadi apabila manusia ini, dia punya kecenderungan adalah lebih kepada obligasi sosial. Obligasi sosial ini memainkan sangat kuat dengan tekanan yang melibatkan emosi dan kepentingan. Jadi seperti mana yang dipergunakan oleh hackers dan scammer, dia menggunakan emosi kita dan menggunakan kepentingan kita. Sebagai contoh, kita boleh melihat kepada konsep-konsep yang scammer-scammer punya MO yang sekarang ini. Katanya ada ada seorang datuk daripada UK, dia nak dermakan 5 bilion pound kepada you. So kalau you setuju, you kena reply. The moment you reply that email, telah berlaku satu electronic exchange. Bila electronic exchange ni berlaku, itulah dia permulaan pintu itu terbuka. Dia sebenarnya kita tak payah buat apa-apa pun, nak bayar balik ke dia ke apa, tak payah buat. You dah reply je, maksudnya you dah consented to it. You dah consented to it. Dan itu juga adalah hujah sering digugakan penyedia platform ini. Tapi saya nak beralih situ sekejap saja lagi kerana saya tak nak tinggalkan ESP di situ saja. Disebut tadi oleh Tuan bahawasanya fakta sangat penting bagi memastikan tuntutan itu dapat dikembalikan kepada pemilik asalnya. Dalam usaha mungkin bangsa sedang menyaksikan ketika ini, fakta yang perlu memastikan supaya mereka jelas berlaku kecuaian yang mungkin bukan datang daripada mereka, yang perlu untuk dimuatkan dalam laporan polis dan juga penghujahan mereka di mahkamah. Okey. Sebenarnya kalau apabila seseorang mangsa itu tengah menghadapi satu keadaan seperti ini, yang sama ada dimulakan oleh seorang scammer ataupun hacker, yang pertamanya lah kita tidak boleh
kelang kabut. Kalau kita kelang kabut, kita tergopoh gapah, apa yang kita nak sampaikan itu mungkin tak sampai. Jadi dalam keadaan pertamanya kita hendaklah bertenang dan kita buatkan satu macam kita panggil senarai semak lah, the checklist. Checklist apa kena buat. Pertama sekali adalah dapatkan fakta-fakta yang melibatkan kronologi peristiwa. Kronologi peristiwa daripada mulanya sampailah ke hari kejadian, dan keduanya apakah dokumen-dokumen sokongan yang boleh membantu fakta-fakta itu. Dokumen-dokumen sokongan ini kita boleh lihat kepada, contohnya kita punya bank statement, ada SMS kan, ada dia punya apa orang kata tu, dipanggil kalau let's say kalau ada sistem perbankan ini, apabila dia detect satu paranormal transaction kepada kita punya account, dia dah akan hantar notification. Ada certain perbankan memang kebanyakannya saya rasa memang dah ada hari ini. Itu yang kita boleh pastikan lah. Cumanya apa yang dia orang buat, apa yang mangsa-mangsa, apa yang mereka mangsa ini buat. Sebab mangsa-mangsa ini dia kena lebih peka dan dia kena jaga apa yang mereka kena buat apabila berhadapan dengan potential scammer ataupun hacker dalam keadaan mereka ini. Itu antara situasi yang berlaku. Cuma saya nak menilai juga dalam konteks bercakap soal kita sudah ada perisian yang bagus, mempunyai standard yang sepatutnya diletakkan, tetapi mengapa ranking kita juga dilihat seolah-olah begitulah seperti saya sebut di awal tadi. Betul. Maka saya nak buat perbanding beza dengan beberapa negara-negara yang mempunyai kadar risiko yang lebih rendah. Korea Selatan, skor risiko cyber mereka begitu rendah, 19.8% saja. Jepun 21.8% saja. Kita nak bercakap dalam konteks landscape keselamatan cyber ini sendiri. Individu yang berada dalam ruang lingkup ini, perbanding beza antara negara kita dan juga beberapa negara, ringkas di Asia, Korea Selatan dan juga Jepun. Apakah jauh sangat perbezaan landscape kita ini dengan mereka? Ataupun sebenarnya kita sama saja, cumanya hacker tak nak pergi kat sana, dia nak pergi kat sini je. Okey, dia pergi ke alright, so ikut kepada satu research yang dilaksanakan oleh Asset Antivirus, okey, pada tahun 2021 didapati bahawa memang ada sindiket yang memang target Malaysia. Okey, so antara yang dia laksanakan adalah kita panggil dia sebagai malware lah, banking trojan, di mana ada kan kes yang Mate tu, yang aplikasi Mate tu. So jadi antara konsep yang dilaksanakan adalah website tersebut, atau syarikat tersebut syarikat yang betul. It can be any syarikat. And then apa yang hacker buat, dia akan create satu fake website sama. So jadi bila dia tukar, mungkin kalau kita perhati sebagai pengguna, kita kena tengok betul-betul, contoh, adakah dia HTTPS? Adakah dia punya HTTP sertifikat? saja. Sertifikat dia tu, adakah sertifikat dia memang untuk syarikat tersebut ke syarikat lain? So banyak benda yang kita kena tengok. Sebab bila di create fake website, kita dari segi depannya memang sama. So jadi kat situ dia akan kata, kali ni kita buat kena buat apa-apa temu janji ke apa ke melalui app, mobile app. Dia bagilah scan lah Google Play ke apa ke. Kita pergi, sebenarnya bukan pergi Google Play yang sebenar. Redirect kepada fake punya play. Itu antara strategi yang dilakukan. Cuma saya tertarik di awal tadi, memang ada modus operandi itu targetnya negara Malaysia. Persoalan paling besar pula kembali, kenapa Malaysia, kenapa tidak negara lain? Tapi perkara itu kita nak sambung selepas ini dalam analisis. Jumpa selepas ini. Ustaz, walaupun tangan saya tak kotor, Ustaz, walaupun tangan tak kotor sekalipun, disunatkan untuk kita basuh 3 kali sebelum kita memulakan basuhan pada anggota-anggota wuduk yang lain. Antara sunat lain iaitu bersederhana menggunakan air. Dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi ni kalau berwuduk cukup dengan secupak air. Secupak air ni iaitu lebih kurang 750 ml. Kecil je.
Sikit je Nabi boleh selesai. Antara pengisian 23 September, Mahkamah Tinggi hari ini melepas dan membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 tuduhan menerima rasuah. Ia membabitkan suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem visa luar negara VLN. Juga, kematian remaja Iran Mahsa Amini mencetuskan rusuhan besar-besaran di seluruh negara itu. Selepas 5 hari protes di jalanan, hampir 20 orang sudah terkorban, termasuk anggota polis. Laporan penuh tepat 8 malam nanti. Baik, Anisis, kembali kita bercakap lagi soal isu wang lesap ini melibatkan sistem juga cyber security negara. Disebut tadi oleh doktor, memang ada satu tindakan ataupun kumpulan sindiket yang fokusnya mahu menyerang negara Malaysia. Maka banyaklah perkara-perkara yang dilakukan dan saya melihat ia dipersetujui oleh Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia mendakwa memang wujud ada sedikit penipuan boleh intip dan juga sehinggakan satu tindakan dilakukan membaca kod TAC itu sendiri tanpa melalui daripada si pengguna. Persoalan besar yang saya lampirkan ini, kalau ianya dilakukan secara sedikit-sedikit itu mungkin tidaklah menjadi persoalan besar, tetapi sehingga wujudnya kumpulan ataupun sindiket yang targetnya adalah negara Malaysia. Maka persoalan besarnya, adakah disebabkan negara Malaysia sistemnya begitu lemah, maka mereka mahu masuk sebab itu memudahkan operasi mereka? Okey, bagi saya, ini pendapat saya ya. Okey. Dari segi sistem, saya tak rasa itu masalah utama kita. Okey, so jadi bila didapati daripada kajian yang dilakukan daripada universiti di Malaysia, okey, kepada security awareness dari kalangan senior citizen, orang yang dah bekerja dan juga kanak-kanak, okey, memang kita dapati bahawa level awareness adalah rendah di Malaysia. So jadi pendapat saya, inilah reason sebenar kenapa sindiket-sindiket ni attack Malaysia lah. Okey, menggunakan kaedah-kaedah social engineering, phishing, kaedah malware attack, because dia tahu rakyat Malaysia mudah kena pancing. Okey, especially kalau ada menjanjikan some kind of duit, okey, atau award, hadiah, okey, ataupun gunakan perasaan takut, awak akan kena saman, awak kena bayar ni, again lah duit lah kan. Okey, so jadi ini adalah kemungkinan besar. Okey, kenapa kita di Malaysia kena target. So jadi even kalau kita tengok kepada research Kaspersky untuk tahun 2022 Januari sampai April, dia keluarkan bahawa Malaysia top 10 untuk mobile banking trojan, which is malware lah untuk attack financial kita. So memang dia target Malaysia lah, antara salah satu negara. Okey, banyak negara lain tapi Malaysia terlibat di dalam tu, dalam list tu. Doktor, menarik dalam konteks ini juga soal TAC ini, saya melihat bagaimana landscape yang digunakan di negara Malaysia. Penggunaan TAC ataupun OTP bukan sahaja digunakan oleh pihak bank untuk dapat pengesahan, malahan aplikasi membeli belah juga menggunakan kaedah yang sama. Dan kalau saya rujuk kembali teknologinya, penggunaan nombor telefon itu digunakan pengesahan untuk bank, juga digunakan untuk pengesahan bagi pembelian beli belah apa jualah aplikasi yang ada dalam sistem sekarang ini, dan dilihat juga dalam konteks faktor kebocoran maklumat. Bagaimana ini akhirnya mendedahkan lagi proses memudahkan skema dan hacker ini untuk melakukan kerja? Adakah wujud kebarangkalan itu? Yes, memang saya setuju. Okey, disebabkan mobile telefon, okey, bukan hanya di Malaysia, overseas, luar negara, semua aplikasi-aplikasi, even aplikasi luar negara pun macam WhatsApp, Facebook, semua menggunakan phone number sebagai verifying diri, okey, identity verifier. Okey, so jadi bila menggunakan mobile telefon sebagai identity verifier, dia memang ada 3 type paling common attack due to SMS.
Okey, so satu sama ada pada signaling system telekomunikasi, okey, which is daripada 1975 lagi protokol ni wujud. 2014 telah diberitahu atau telah ada research paper mengatakan ada kelemahan pada SS7 ni. Okey. Tapi sampai sekarang masih belum ada kira patch yang sesuai untuk eksploitasi SS7. Itu satu. SIM hijacking, okey, di mana T-Mobile paling banyak kena, okey, di mana ada orang dalam, okey, yang terlibat. Dia tukarkan SIM card, attacker ni dia kata saya nak SIM, nombor telefon ni tukar kepada SIM ini. So SIM tu SIM dia. Telefon tu telefon number target dia lah, victim dia. Okey, so jadi segala TAC akan sampai kat dia sebab phone number dah tukar kepada SIM dia. So ini kalau SIM hijacking, the owner of the telephone tu memang dia akan connection loss terus sebab memang dah tak ada SIM dia, tak boleh pakai lagi dah. Tetapi ada satu lagi kaedah di mana ini yang berlaku. Kita pada phone kita tak ada apa-apa, connection berlaku dengan elok, kita still boleh pakai internet, kita masih lagi boleh dapat SMS, WhatsApp apa semua, tetapi tak dapat TAC atau OTP melalui SMS kita. Kenapa? Berlaku SMS redirect attack. Okey. So SMS ini yang sedang berlaku. Ini yang sedang berlaku. So SMS redirect attack boleh berlaku dua kaedah. Satu sama ada malware, banking trojan tadi, atau yang kedua adalah melalui tahu tak yang bisnes-bisnes yang marketing pakai SMS. Okey. So ada syarikat SMS bisnes ni di mana dia hanya memerlukan letter of authorization yang sangat mudah. Okey, kalau saya datang saya kata phone number ni tolong tukar kepada phone saya. And then saya bagi some information, letter of authorization mengatakan saya dah diberi authorization untuk jadi orang tengah kepada phone number ni. Okey. So jadi segala message, segala OTP, apa benda yang melalui phone number tersebut dapat kepada saya. Okey. Ini yang setiap berlaku dan biasanya diletak dalam terma dan syarat, dan terma syarat itu lazimnya dia tidak dikepilkan untuk baca semua, dan masalah kita juga adalah kita tak suka baca terma dan syarat. Kita main tekan saja okey untuk melanjutkan proses seterusnya. Saya tertarik dengan perkara ini, bercakap soal nombor telefon tadi dan juga kebocoran maklumat itu dilakukan. Dan ini saya nak bertanya kepada Tuan Firdaus, kalau saya lihat soal isu kebocoran maklumat ini khususnya berkaitan tentang nombor telefon yang sekarang ini menjadi link utama kepada apa-apa transaksi juga untuk dapatkan TAC itu sendiri, agak menakutkan kerana kalau lihat sejak 5 tahun ke belakang 100 juta data peribadi bocor, yang mana baru-baru ini juga IP8A antara yang telah pun berlaku situasi ini menimbulkan ketakutan kepada kita. Maka ia bercakap juga soal Akta Perlindungan Data Peribadi. Betul. Di negara kita ini, pandangan daripada Tuan sendiri selaku individu dalam bidang perundangan, Akta Data Peribadi kita adakah sudah cukup untuk menyimpan, memprotek ataupun mengawal maklumat-maklumat yang kita berikan kepada mana-mana pihak telah pun kita benarkan? Pada pandangan saya, kalau ikutkan kepada pemakaian Akta PDPA ini sendiri, Akta PDPA ini sebenarnya dia lebih kepada perlindungan kita sendiri. So maksudnya sekiranya dalam perlindungan itu mengawal dan penyeliaan dia datangnya daripada kita. Contohnya sekiranya macam biasa kita lihat hackers ni kan, dia ada satu kita panggil identity theft. So sekiranya identity theft punya MO tengah dijalankan oleh hackers, jadi PDPA itu sendiri tidak dapat membantu kat situ. Sebabnya dekat PDPA kata semua data milik kita adalah semuanya adalah kepunyaan kita sendiri. Dan sekiranya kita membenarkan data itu untuk di leak out, maka being leak out itu kenalah ada satu dokumentasi seperti mana yang dikatakan oleh doktor tadi. Maksudnya you guna satu letter of authorization sahaja, so everything is out. Dia jadi itu macam, tidak salah dan memudahkan itu. Dia tidak salah sebenarnya. Maksudnya akta itu dah tidak dapat melindungi kita. Maksudnya di sini sebenarnya kalaulah kita hendak memberikan letter of authorization kepada mana-mana organisasi ataupun individu, sekurang-kurangnya dia kena ada verification. Saya rasa benda verification dah lama ada untuk digital documents. So maksudnya kita boleh verify that digital documents bila kita beri kepada orang dan diverifikan, that
sumber datang itu daripada kita. Seperti mana yang kita gunakan di e-filing system di mahkamah. Semua e-filing system punya dokumen di mahkamah sendiri, apabila kita dah filekan dan digunakan untuk dijadikan sebagai evidence ataupun exhibit di dalam mahkamah, mahkamah sendiri dia ada keluarkan satu coding pada dokumen itu. Okey. Jadi siapa-siapa pun yang hendak, macam contohnya macam scammer sekarang ni kan menyamar kata daripada mahkamah ke apa, dia serahkan kita dokumen, sebenarnya pada dokumen mahkamah yang asli dia ada coding yang diletakkan pada dokumen itu, yang mana hanya satu software yang digunakan oleh mahkamah. Bila kita memverifikan dia, memang betul itu datang daripada mahkamah sendiri. Kita panggil dia lebih kurang kepada konsep e-signature. Adalah undang-undang baru yang sedikit yang membantu kita, tapi still masih lagi kita Jadi perlu ada pindaan secara khusus untuk merevolusikan lagi pelindungan terhadap data peribadi ini. Betul, sebabnya kita sekarang ini berada di alaf 2022. Jadi apabila kita melihat, dan saya rasa ini adalah berkaitan sangat rapat dengan kepakaran doktor sendiri, dia lebih kepada teknologi convergence, ataupun dalam bahasa Melayunya kita mengasimilasikan diri kita, kehidupan kita, gaya hidup kita dengan teknologi. Jadi bila kita dah mulakan gaya hidup yang sebegini, sepatutnya penyeliaan, pengawalan dan pemantauan kena ada yang sama. Sebab saya lebih berminat dengan apa yang berlaku apabila kita ceritakan pasal masalah scammer ni kan. Point A menipu point B dia kata setuju dan dia percaya dengan point A minta duit, B bagi duit dekat A. Tapi sebenarnya di antara point A kepada point B itu ada satu titik tengah. Titik tengah yang mencerminkan transaksi itu. Transaksi antara dua pihak ini. Jadi sebenarnya undang-undang kita untuk menjaga transaksi di antara A dengan B itu tidak ada. Itu yang berlaku sekarang. Itu masalah utama dalam perundangan yang perlu untuk dipinda dan diperhalusi oleh penggubal undang-undang. Dalam masa yang sama juga, selepas ini nak bertanya kepada pengamal undang-undang ini, kalau betul di peringkat pengguna perlu berhati-hati tindakan dilakukan, tetapi di peringkat penyedia platform pula, apakah tanggungjawab yang perlu diikat dan perlu untuk dipatuhi oleh mereka? Kerana itu sangat penting bagi memastikan semua pihak-pihak terjaga. Semuanya dalam analisis kembali selepas ini. Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor FIJO 2022 kembali lagi. 29 September hingga 2 Oktober 2022 di Persada Johor Bahru. Hayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri artifak peninggalan baginda. Lawati gerai jualan produk tempatan dan jangan ketinggalan untuk beramah mesra dengan selebriti tempatan dan luar negara. Masuk adalah percuma. Ingat halal, ingat FIJO. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Kembali lagi bersama dengan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dalam program Dakwah Live yang menampilkan panel-panel daripada orang-orang yang berpengalaman dan pakar dalam bidangnya, bukan sahaja berkongsi ilmu tuan-puan, bahkan berkongsi rasa dengan cara yang paling harmoni yang boleh kita ketengahkan. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 9 malam Dakwah Live hanya di TV Al-Hijrah. Api yang menyala-nyala yang dibawa oleh Dajjal itulah sungai. Dia kata, kalau aku hidupkan mak dengan ayah kamu nak beriman tak dengan aku? Bila tawar nak jumpa mak dengan ayah, maka dia kata nak. Kalau hang boleh hidupkan mak dengan ayah aku balik, aku beriman dengan kamu. Dajjal pun pergi kat kubur ibu dan ayah pemuda ini. Kemudian dia mengarahkan dua syaitan. Di blok terakhir dalam analisis, saya terus bertanya kepada Tuan Firdaus. Tadi saya tergantung soalan. Tanggungjawab saya sebagai pengguna perlulah lebih berhati-hati dan sentiasa peka. Itulah tanggungjawab kita, faham. Cuma kita nak menilai perlu tanggungjawab di peringkat mereka penyedia platform. Sebagai contoh, institusi kewangan ini sendiri, tanggungjawab yang perlu dimainkan mereka untuk mengurangkan impang ini bagaimana? Okey, bagi yang menyediakan platform kepada para pengguna, sebenarnya kalaulah kita mengkumpulkan semua pengguna-pengguna di Malaysia sahaja, sebenarnya kalau kita ikutkan pengguna di Malaysia ini pun telah diklasifikasikan
ada yang T20 kan, B40 apa semua kan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita nak mengambil setiap kepentingan pengguna itu dan dijadikan satu parameter, kemungkinan besar dia akan menindas pengguna-pengguna yang lain. Contohnya kita ada pengguna yang mungkin berpendapatan tinggi dan ada juga yang berpendapatan rendah. Jadi pihak-pihak penyedia platform ini dia kena berada di satu tahap yang setimpal. Yang setimpal dengan kesemua pengguna secara keseluruhan. Melainkan sekiranya penyedia platform itu boleh menyediakan satu servis yang khusus. Contohnya macam contohnya kira kita katakan yang bagi sebahagian daripada aplikasi perbankan apabila ada potensi. Contohnya apabila MyCert ataupun BNM membuat satu pengumuman bahawa terdapat satu potensi malware attack ataupun satu potensi penggodam kepada kita. Jadi semua aplikasi perbankan ini dia dah menotifikan semua dia punya pengguna-pengguna. Maksudnya apabila pengguna tu buka sahaja dia punya aplikasi, dia dah dapat notifikasi. Tapi sebenarnya kalau kita pergi ke lebih dalam, apa yang kita boleh lihat di situ adalah sebenarnya parameter. Kita ada parameter yang kita kena jaga. Maksudnya parameter ini dia kena konsep yang menyeluruh, yang lebih kepada satu horizon yang menjaga semua orang. Dan apabila menjaga semua orang itu, kita dapat mengantisipatkan apa yang jadi lepas itu takkan terjadi. Betul. Sedikit ringkas juga berkaitan tentang perkara ini dari konteks perundangannya pula kan. Kita nak memastikan supaya penyedia platform ini ikut piawaian, kerana tadi piawaian itu ada di dalam BNM, tetapi dalam konteks perundangan itu mungkin ada kosongnya pandangan daripada tuan sendiri, keperluan untuk meminda undang-undang sedia ada untuk mengenakan hukuman kepada mana-mana penyedia platform yang tidak ikut piawaian yang letakkan oleh pihak BNM ini. Adakah wujud? Sebenarnya wujud. Sebenarnya BNM apabila satu penyedia platform itu tidak mematuhi ataupun kita panggil compliance and regulation yang disediakan oleh BNM, secara dasarnya BNM boleh terus pergi ke penyedia itu dan memulakan satu tindakan, satu investigasi, sebab BNM pun dia ada penguatkuasaannya sendiri. Jadi BNM akan menguatkuasakan penguatkuasaannya untuk menarik pihak-pihak yang tidak mematuhi itu, yang non-compliance party ini, pergi ke BNM dan mereka akan memulakan investigasi. Sekiranya investigation itu membawa kepada keputusan untuk didakwa, maka orang itu akan didakwa. Okey, baik, saya nak beralih kepada doktor. Doktor, bercakap tentang hal ini lebih kurang dalam 1 jam tadi. Banyak telah pun dibincangkan, khususnya bila mana hacker ni lebih bijak, lebih aktif. Tapi kalau kita nak bercakap lebih bijak dan aktif ini, sampai bila pun tak habis kan? Jadi kita perlu melihat dulu soal susah sangat ke kita nak menumpaskan sindiket ini, hackers ini, sebab kalau jawapannya susah, maka seolah-olah tak jumpa jalan keluarnya. Doktor. Okey, so dia melibatkan tanggungjawab semua orang. Okey, so tak boleh hanya suruh perbankan sahaja yang upgrade, tak boleh hanya suruh pengguna je lebih celik. Okey, ada banyak lagi pihak dari segi undang-undang, dari segi polisi, dari segi auditing, semua kena mainkan peranan. Okey, kuat kuasa kena laksanakan. Okey, bila berlakunya satu-satu kepincangan ke apa ke, mereka kena ambil tindakan dengan cepat. Tak bolehlah tunggu lama-lama. Sebab lagi lama, lagi banyak kes lain yang akan terlibat. So kita kena laksanakan dengan cepat, kuat kuasa dengan lebih cepat. So perundangan perlu di-upgrade. Kita tak boleh tahun 2020 kita kenalah upgrade 2020 juga. Tak bolehlah masih pakai tahun 19 kan lagi kan. So jadi ada banyak elemen yang kena ambil peranan, bertanggungjawab bersama-sama untuk meningkatkan. Hanya dengan cara itulah kita boleh improvekan keselamatan komputer termasuklah perbankan di Malaysia. Itu anda saja. Sikit saja di hujung ini ada 2 persoalan ringkas saya nak bertanya kepada Tuan Firdaus. Pertama, ringkas saja jawapan saya perlukan. Penggunaan kita ada PIDM yang merupakan salah satu badan insurans deposit Malaysia. Kalau dalam kes begini, PIDM berfungsi untuk menyelesaikan, membantu atau tidak? Sebenarnya kalau kita lihat kepada PIDM ini hanya boleh menjaga apa-apa kerugian ataupun kesan yang masih lagi di bawah pemantauan dan penyeliaan. Sebabnya sekiranya perkara itu lebih daripada yang dia jaga, Seksyen 207 Akta PIDM menyatakan bahawa PIDM ini diimunkan daripada apa-apa dakwaan ataupun yang sebahagian daripadanya. Cumanya PIDM ini hanya boleh membantu setakat mana yang kuasanya membenarkan sahaja. Sekiranya itu lebih daripada akta, maka akta itu kena
kita kena lihat balik kepada akta itu. Baik, itu adalah rangkuman yang saya kira menarik untuk difahami secara menyeluruh. Terima kasih banyak-banyak kerana saya kira ini satu isu yang sedang mendapat perhatian umum berkaitan perkara ini. Terima kasih kepada dua individu yang bersama dengan kami dalam analisis waktu ketika ini, iaitu Tuan Muhammad Firdaus, seorang pengamal undang-undang, juga Dr. Syafizah merupakan individu yang berada dalam landscape ruang cyber ini, memberi maklumat secara lebih lanjut berkaitan situasi semasa. Terima kasih kedua-duanya. Baiklah saudara, isu keselamatan cyber ini memerlukan sebenarnya perhatian khusus oleh mata dunia. Dalam sibuk kita membanggakan kepesatan revolusi teknologi, jangan pernah kita lupa dan juga alpa. Ia turut memerlukan fokus tidak terharang terhadap mencari ruang dalam mengupayakan keselamatan. Barangkali Malaysia boleh mengangkat perihal keselamatan cyber ini dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat yang sedang berlangsung ketika ini. Ini perihal global yang menuntut penyelesaian konkret dan berterusan. Buat pengguna juga, jadilah pengguna yang bijaksana, semak tanpa lelah dan letakkan kepercayaan anda pada tempat yang sepatutnya. Dan buat pemain industri pula, seperti penyedia institusi kewangan, menguasakanlah keselamatan sistem ini. Tidak boleh tidak, ia memerlukan pelaburan yang sangat tinggi. 32.7 juta penduduk Malaysia sekarang ini menaruh kepercayaan simpanan kewangan mereka kepada penyedia institusi kewangan. Maka fikirkanlah sesuatu bagi perubahan secara holistik. Sekian analisis minggu ini. Saya Dina Shah Salim. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia. Baik, terima kasih.